Subhanallah membawa maksud Maha Suci Allah. Tidak ada yang menyamai Allah, tiada sekutu bagi Allah. Kita menyucikan hati kita selain daripada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ada nasyid kan Ustaz? Boleh pimpin sama ya? Hasbunallah wa ni'mal wakil wa ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah. Ustaz cover. Wa ni'mal maula wa ni'mal nasir. Maksudnya adalah hasbunallah, cukuplah Allah bagiku. Hasbunallah, cukuplah Allah bagi kami. Dialah sebaik-baik pertolongan. Dialah sebaik-baik penolong dan dialah sebaik-baik pelindung. Dalam kisah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju ke perang Uhud, subhanallah. Ketika itu peperangan kali kedua. Yang pertama Badar, setahun selepas Badar Uhud. Dan Al-kafirun wal musyrikun, orang kafir dan orang musyrik bersatu dengan lebih kuat untuk membalas dendam kekalahan di dalam perang Badar. Jadi ketika para umat Islam yang bukan dari kalangan tentera yang terlatih, tanpa kemudahan yang banyak, diberikan suara-suara daripada para munafik bahawa mereka bakal kalah. Kalau kamu nak anak kamu jadi yatim, pergilah ke perang Uhud. Kalau kamu nak isteri kamu jadi balu, pergilah ke perang Uhud. Allahu Akbar. Dan sebahagian besar, ramai sebenarnya lebih kurang 300 orang cancel tak jadi ikut perang bersama dengan Nabi. Dan saat sahabat-sahabat merasa ketakutan dan kebimbangan yang teramat, perang kedua di dalam Islam ini, lalu Nabi menyebutkan kalimah bersama dengan para sahabat, hasbunallah wa ni'mal wakil. Dan itu juga perkataan yang disebut oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim alaihi salam saat nak dicampakkan ke dalam api, datanglah tawaran daripada malaikat Jibril untuk memberikan pertolongan. Lalu Nabi Ibrahim menjawab kalimah hasbunallah, cukuplah Allah bagiku. Wa ni'mal wakil, dialah sebaik-baik penolongku. Jadi bila kita sebut kalimah subhanallah, maha suci Allah, kita kena fahami dan hayati maksudnya adalah kita sucikan Allah daripada segala sesuatu yang lain. Hanya Allah yang beri kita rizki. Hanya Allah yang beri kita kasih sayang. Hanya Allah yang berikan kita pertolongan, perlindungan. Tetapi manusia sekeliling adalah perantaraan. Jadi dalam kita berterima kasih kepada manusia, kita kena besarkan terima kasih kepada Allah. Bila sebut alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allah ya Hamid, ya Maha terpuji. Allah sangat suka apabila kita memujinya, sehingga dalam satu hadis Nabi bersabda, subhanallah walhamdulillah tamla'u wa tamla'ani ma bainal ardi was samawat. Kalimah subhanallah walhamdulillah akan memenuhi pahalanya antara langit dan bumi. Kemudian zikir tadi kita sebut la ilaha illallah. Tiada ilah, tiada sembahan, tiada Tuhan, tiada tempat bergantung, tiada tempat minta melainkan Allah. Kemudian Allahu Akbar. Ini belum mula ceramah ya. Saya belum bagi salam. Ini mukadimah sebelum bagi salam. Saya nak kita zikir lagi sekali dengan zikir yang kita baca awal tadi, tapi lebih penghayatan. Sebab itulah tadi tu pembantu saya minta begini, saya bimbang ada yang bangun. Itu yang saya kata tak payah buat. Sebab takut salah faham, suruh bangun.
Sebenarnya diminta ialah kuatkan lagi suara, semangat lagi melaungkan pujian kepada Allah. Okey, boleh ya? Sama-sama semua. 1, 2, 3. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah. Mungkin kamu ini gelap, cantik, gambar tak cantik. Mungkin kamu kena tengah, tinggikan sikit. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita orang apa khabar? Alhamdulillah, subhanallah. Kami pun sihat. Alhamdulillah. Kami harap kita orang nerima kedatangan kami. Masya Allah. Tunggu. Kami sayang kita orang semua. Subhanallah, alhamdulillah. Kami harap kami tak kami salah kelakar. Betul. Subhanallah, alhamdulillah, subhanallah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Kita sedang berada di rumah Allah. Dalam perjalanan datang ke rumah Allah, Allah sudah tahu apa niat kita datang. Kerana Allah ataupun kerana selain daripada Allah. Boleh jadi selepas Ramadan hari itu, inilah pula baru kita jejak rumah Allah. Mungkin saya menjadi asbab muslimin muslimat, khususnya muslimat, hadir ke rumah Allah pada malam ini. Itu bukan dikatakan salah, tetapi ia adalah satu perkara sebagai orang mukmin perlu betulkan. Marilah sama-sama kita perbetulkan niat kita. Kerana Allah kita datang. Boleh sebut sama kita? Boleh sebut sama kami? Boleh. Ya Allah, kami datang kerana-Mu, mengharapkan redha-Mu, mengharapkan rahmat-Mu, mengharapkan pengampunan-Mu, mengharapkan syurga-Mu. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Kita berada di tempat yang paling mulia di atas muka bumi, iaitu masjid. Asal perkataan sajadah, sujud, masjid, tempat sujud. Kita juga sujud di rumah. Tetapi di rumah juga tempat tidur, tempat makan, tempat rehat, tempat tengok TV, tempat kita berhibur dan lain-lain. Tapi di rumah Allah memang tempatnya khusus untuk bersujud kepada Allah. Jadi bila kita berada di rumah Allah, kita buat apa sekalipun, hati kita sedang bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi tadi ada yang masuk terlupa beberapa adab bila datang rumah Allah. Jadi insya-Allah kita ingatkan kembali. Masuk ke rumah Allah dengan kaki kanan. Mungkin ada yang confuse. Kaki kanan ke kiri tadi. Jadi tak perlu keluar ya. Dah duduk diam-diam. Tapi doa. Mungkin ada yang belum baca doa. Jadi kita baca doa sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kuat-kuat ya, semangat. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah bagiku semua pintu-pintu rahmat-Mu. Ya Allah, rahmat-Mu
Bagi orang yang sakit, diberi kesembuhan. Bagi yang sempit, diberi kelapangan. Bagi yang sedang berduka, diberi bahagia. Bagi yang susah, diberi kemudahan. Bagi yang sesat, yang lalai, diberi hidayah, diberi petunjuk, diberi taufik, kemampuan mengikut hidayah. Ya Allah, kami mohon dengan melangkah ke rumah-Mu ini, pintu syurga-Mu terbuka untuk kami. Dicatat bagi kami, seluruh keluarga kami, ibu ayah kami, anak cucu kami, pasangan kami, semuanya di syurga Firdaus tanpa dihisab, tanpa diazab. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Kemudian adab yang sangat penting, berniat iktikaf. Boleh jadi ada yang lupa untuk niat. Kalau duduk 2 jam sekali pun tanpa niat, kita tidak dapat pahala. Niatlah yang membezakan perbuatan kita adat ataupun ibadat. Kalaupun kita zikir, kalaupun kita solat bahkan tapi tak ada niat, walaupun solat 10 rakaat sekalipun tidak sah dan tidak diterima. Betapa pentingnya niat. Kalau kita fikir, kita solat 5 kali sehari, muslimin muslimat, kenapa setiap kali solat kena niat? Sedangkan jelas-jelas kita buat ibadat, bukan buat perkara lain. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala ingin kita sentiasa perbaharui niat. Tanpa niat, seolahnya kita buat sesuatu tanpa panduan. Seolahnya kita berjalan musafir tanpa tujuan. Ada tak orang tekan minyak kereta, siap-siap semua seluruh keluarga, kemudian bila ditanya mau ke mana, oh kami tidak tahu mau ke mana, tekan minyak saja. Tapi mau ke mana? Tak tahu mau ke mana. Itulah umpama orang yang melakukan sesuatu amal ibadat tanpa niat, dia tidak bawa ke mana-mana ibadatnya itu. Dan niat perlu selalu dibersih dan disucikan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Niat iktikaf ya semua. Nawaitu i'tikaf fi hadzal masjid. Masjid An-Nur, Sibu, Sarawak. Sunnatan lillahi ta'ala. Alhamdulillah, alhamdulillah. Niat itu di hati, jangan di lidah saja ya. Terus niat i'tikaf berdiam di rumah Allah. Alhamdulillah, terima kasih kepada pihak penganjur Masjid An-Nur Sibu Sarawak, Datuk Temenggung Haji Wan Hamid Idrus Tuanku Muhammad serta isteri. Ada ya datuknya. Yang dimuliakan, yang dihormati. Seterusnya amat berbahagia Tuh Puan Hajah Hayati Akmal berada di hadapan ini. Tuh Puan bersama dengan kita, isteri kepada mantan almarhum, mantan Tun Abdul Rahman, mantan Ketua Menteri Sarawak yang terutama, Tuan yang terutama negeri Sarawak. Dan Tuh Puan Hajah Hayati juga merupakan naib yang di-Pertua Hikmah. Subhanallah, Allahu Akbar. Daripada Kuching kami bertolak dalam jam 6 pagi lebih tadi. Kemudian naik feri 2 kali sampai ke kampung Pusat, Batang Maro dan sekian-sekian dalam misi kebajikan dan kemanusiaan, dalam misi dakwah. Sampai ke sini dalam hampir pukul 6. Masuk daripada Kuching sampai ke sini hampir 12 jam perjalanan. Subhanallah, Allahu Akbar. Terima kasih kepada Tuan Haji Latif bin Kupon serta isteri
Pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Masjid An-Nur Sibu, Tuan Ahli bin Cikba, Pegawai Pendidikan Daerah Sibu, Ustaz Azhar bin Hipni, Pemangku Pegawai Agama Islam Bahagian Sibu, Tuan Haji Dahari bin Jol, Penyelaras Program, Barisan Ahli Jawatankuasa Masjid An-Nur Sibu Sarawak, NGO Sahabat Amal Care yang turut hadir, Ustaz Luqman sebagai Ketua Aktivisi NGO Sahabat Amal Care di Sarawak, dan kemudian semua tim Hikmah Sarawak. Subhanallah, dan semua yang hadir, ibu ayah, esok kerja, anak sekolah tapi tetap datang. Jadi insya-Allah moga Allah pandang pengorbanan masa tenaga kita pada malam ini dan menjadi asbab Allah beri rahmat dan Allah ampunkan kita semua dan Allah berikan rezeki yang barakah melimpah ruah, dan rezeki yang paling utama adalah dipanggil dan dijemput masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah, Allahu akbar. Muslimin muslimat, tajuk ceramah kita pada malam ini ialah, apa dia tajuknya? Keluargaku ladang pahalaku. Keluargaku ladang pahalaku. Kita bimbang keluargaku ladang dosaku. Na'udzubillah. Dan tidak ada keluarga yang lebih baik, keluarga yang lebih patut kita contohi melebihi keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira." Sadaqallahul azim, yang bermaksud, maka sesungguhnya pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu contoh tauladan yang terbaik bagi sesiapa yang menginginkan pertemuan dengan Allah dan bagi orang yang banyak mengingati dan menyebut Allah. Jadi ciri-ciri orang yang inginkan pertemuan yang baik-baik dengan Allah, bertemu dalam keadaan kita redha dengan Allah dan Allah redha dengan kita, bertemu dalam keadaan Allah memanggil kita dengan panggilan A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan kamu redha dan kamu diredai oleh Allah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, maka masuklah wahai hambaku yang jiwanya tenang di kalangan hamba-hambaku yang saleh dan jemput masuk ke dalam syurgaku. Kita mengharapkan saat kita bertemu dengan Allah setelah sakaratul maut, kita dipanggil dengan panggilan wahai jiwa yang tenang, kembali kepada Tuhanmu dalam keadaan kamu redha dan kamu diredai, dan masuk kamu di kalangan hamba-hambaku yang saleh dan masuk kamu ke dalam syurgaku. Inilah panggilan yang paling kita impikan sebagai hamba Allah yang Allah alukan kembalinya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ciri-cirinya adalah orang yang menjadikan Rasulullah contoh tauladan yang terbaik. Sebab Allah berfirman, sesungguhnya pada diri Rasulullah itu contoh tauladan yang terbaik bagi mereka yang ingin bertemu dengan Allah dalam keadaan yang terbaik, dan mereka ini golongan yang banyak mengingati Allah. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, pada tangan saya ini ada dua buku. Satu buku yang buku warna merah. Siapa ada buku ni? Okey, tadi diedarkan kan buku ni. Tapi bukunya terhad hanya 250 buah. Angkat lagi. Kita edarkan sampai habis semuanya, masya-Allah. Kemudian kita edarkan juga sampai habis buku ini. Ada syurga di rumahmu. Ini buku terbaru. InsyaAllah malam ini kita akan gabungkan guna dua buku ini. Daripada kulit ke kulit. Boleh tidak? Sampai pukul 12 malam boleh? Kita mau baca sampai habis ni boleh? Masya Allah. Duduk saja ya. Saya balik dulu. Muslimin, muslimat dimati Allah sekalian.
Buku yang berwarna merah ini tajuknya adalah Asam Garam Romantiknya Rumah Tangga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya nak ubah ataupun nak tambah sikit tajuk kita pada malam ini ialah kita akan bincangkan tentang rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallah Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Sadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah wahai Muhammad, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Minta maaf ya ada tertinggal tu. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah berfirman, katakanlah wahai Muhammad, Allah suruh Nabi Muhammad, Allah perintah kepada Nabi Muhammad supaya bagi tahu kepada kita umat Nabi Muhammad. Katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, sekiranya kamu benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Allah suruh Nabi Muhammad bagi tahu kita kalau benar kita cintakan Allah. Allah suruh Nabi bagi tahu kena ikut Nabi. Fattabi'uni, ikutilah aku. Yuhibbukumullah, nescaya kamu akan dicintai oleh Allah dan kamu akan diampunkan dosa. Boleh saya tanya, siapa di sini mu'alaf? Angkat tangan. Mu'alaf. Angkat tinggi-tinggi, mu'alaf. Subhanallah. Ramai juga mu'alaf. Dan lebih ramai yang lahir memang sedia Islam. Siapa di sini amat mencintai Allah? Angkat tangan. Subhanallah. Allahu Akbar. Kita semua memang cintakan Allah. Tapi nak tunjuk cinta pada Allah kadang-kadang kita keliru. Macam mana nak tunjuk cinta pada Allah? Kalau cinta pada suami, kita cakap I love you. Cakap apa? I love you. Suami biasa cakap tak pada isteri I love you? Tengok Tuan Haji, baju merah, kopiah putih, selalu cakap I love you. Subhanallah, itu anaknya. Masya Allah, beruntung. Mana isterinya kita mahu mengesahkan? Ya, mana isteri angkat tangan? Masya Allah. Selalu ya suami cakap sayang. Jangan begitu, anggut saja. Sebenarnya kadang-kadang kata-kata sayang daripada lelaki atau suami bukan melalui perkataan, melalui perbuatan. Ini cover ya, cover. Saya cover. Kadang-kadang suami tak puji masakan kita sedap, tapi melalui perbuatannya makan menambah. Kadang-kadang suami tu bukan tak puji dengan dia tak puji dengan lidah, rumah itu kemah bersih, kita susah payah. Dia puji dengan tindakan, dengan tidur lena. Boleh terima atau tidak ni? Subhanallah, muslimin muslimat. Tetapi Nabi ajar kita berbeza. Kalau sayang, Nabi suruh cakap sayang. Bahkan Nabi suruh seorang sahabat, ucapkanlah kata sayang dan cinta kepada saudaramu kalau kamu sayang. Bahkan ada seorang sahabat Nabi duduk dengan Nabi, lalu melintah ada seorang lelaki. Sahabat Nabi ni kata, ya Rasulullah, aku sangat sayang saudaraku itu, kawanku itu, sahabatku itu. Nabi pun tanya, kamu sudah cakap pada dia yang kamu sayang? Belum. Sekarang kamu pergi bagi tahu dia yang kamu sayang. Encik, sekarang juga cakap sayang. Sabar-sabar encik. Nanti di rumah ya. Nanti jadi lain pula. Masya Allah. Tapi sekarang kita nak praktis. Muslimat sama muslimat, muslimin sama muslimin, pandang orang kiri dan kanan, cakap, saya sayang kamu kerana Allah. Cakap sekarang. Tengok mata, tengok mata.
Okey, sabar-sabar. Kembali semula pada saya. Orang perempuan bila disuruh terus buat, siap peluk, siap ini. Orang lelaki kaku macam tu saja. Tidak ada emosi, tidak ada ekspresi, tidak ada tindakan. Dia keras, takut ada perasaan yang mencurigakan. Kan cakap sayang sesama lelaki. Bayangkan ya, yang Nabi suruh bukan sahabat Nabi yang perempuan. Yang Nabi suruh sahabat Nabi yang lelaki. Yang lelaki. Suruh bagi tahu yang kamu sayang. Lalu sahabat Nabi ni terus pergi cakap dekat kawan tu. Edar ya. Okey. Sabar, tenang. Perhatian perlu diberi pada saya. Subhanallah. Lalu sahabat Nabi tu bagi tahu, sesungguhnya saya sayang kamu kerana Allah. Lalu sahabat yang seorang lagi jawab apa? Semoga Allah mencintaimu, menyayangimu kerana kamu menyayangiku kerana Allah. Panjang sikit jawapan. Boleh tak rasa? Boleh ya? Praktis terus. Kita tak mahu belajar tanpa praktikal. Jangan main-main muslimin-muslimat. Dia begini. Tak apa, nanti dia orang akan edar saja ya. Ini bukan percuma ya. Kalau ingin memiliki, selesaikan di belakang selepas habis program. Jangan bangun sekarang. Subhanallah. Kalau dah berniat untuk memiliki, boleh conteng, boleh lipat. Jangan buat kapal terbang saja ya. Muslimin-muslimat, sebelum kita nak buat lagi praktis ucap dan balas ucap tadi tu, balik rumah kena buat suami isteri. Sebab ini sunnah Nabi dan sunnah para sahabat. Dalam satu hadis Nabi yang sahih, Nabi bersabda, sesungguhnya terdapat 7 golongan yang akan masuk syurga tanpa dihisap. Bukan tanpa dihisap, minta maaf. Terdapat 7 golongan yang akan mendapat naungan Allah di padang mahsyar kelak. Inilah yang disebut sebagai VIP Allah. VIP dunia memang ada. Macam Tok Puan VIP, macam Ustaz, macam pemimpin. Ini VIP di dunia. Mereka layak dihormati kerana kedudukan, kerana sumbangan, kerana perjuangan. Dan ini memang wujud sebagaimana Rasulullah juga VIP. Sahabat Nabi juga VIP, golongan-golongan yang perlu dihormati dan dimuliakan. Tetapi untuk menjadi VIP Allah, tetamu yang Allah muliakan di mahsyar kelak, ia boleh dimiliki oleh siapa sahaja. Tukang kebun ke, tukang cuci ke, petani ke, orang susah ke, orang yang tak dikenali ke, siapa pun boleh menjadi tetamu istimewa Allah di mahsyar. Nabi sebut terdapat 7 golongan yang akan mendapat naungan Allah di mahsyar kelak. Di hari yang tiada naungan melainkan naungan Allah. Yang lain tanpa pakaian, dia telah diberi pakaian. Yang lain dalam keadaan lapar dahaga, tetapi golongan ini tidak. Yang lain bersusah payah, perlu dihisap dengan begitu dahsyat, golongan ini tidak. Dan salah satunya Nabi SAW sebut, mereka yang saling berkasih sayang, saling cinta mencintai kerana Allah. Dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, apabila di mahsyar Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di hadapan sekalian makhluknya, di manakah hamba-hambaku yang saat hidup di dunia dahulu saling cinta mencintai, sayang menyayang kerana keagunganku. Allah mencari-cari. Kerana itulah muslimin muslimat, rumah tangga yang sedang kita bina sekarang, ujiannya tak pernah habis. Betul atau tidak? Betul. Subhanallah, baru baik satu hari, selang beberapa hari ada lagi gaduh, selang beberapa hari ada lagi. Ada saja yang tak kena pada mata kita dengan sikap dan perangai suami. Suami pun sama. Ujian datang daripada suami, datang daripada isteri, datang daripada anak. Kerana rumah tangga adalah ladang pahala yang paling besar.
Yang paling susah kita nak jaga akhlak di rumah. Yang paling susah kita nak sabar dengan suami, dengan isteri. Yang paling susah kita nak jaga perkataan adalah dengan isteri, suami dan anak-anak. Contoh ya begini, muslimin muslimat. Ada tetamu datang bawa anak kecil umur 2 tahun, sama bahaya dengan anak kita, sebahaya. Lepas tu kita angkat air Milo. Lalu anak kecil tetamu ini tumpahkan air. Apa berlaku pada kita bila tengok tetamu ni anak kecil tumpahkan air Milo, kita marah atau tidak? Ui, tak marah. Siap kita muka senyum. Ini budak-budak, biasalah, jangan dimarahnya. Muka senyum, tak ada masalah, tak apa, pergi ambil kain, lap. Biasalah budak-budak. Lepas tetamu balik, anak kita pula sambung minum air. Tumpah juga. Marah atau tidak? Ui, bertukar rupa jadi raksasa. Kita keluar semua tazkirah bebel kita. Kan tak hati-hati apa ni minum ni, mak dah lah penat begini-begini. Anak kita pun berkelip-kelip tengok mak. Tadi macam malaikat, sekarang macam azab, macam raksasa. Saya pernah ditanya begitu oleh anak saya. Masa tu tetamu datang rumah. Saya masa tu penat, tapi saya layan dengan senyum. Tetamu datang, hidang air. Tetamu kata, minta maaf Ustazah, Ustazah dah lah penat. Tak apa, tak penat. Depan tetamu, okey. Lepas tetamu balik, tutup pintu, muka terus masam. Datang anak saya, namanya Imran. Masa tu umur dia 5 tahun lebih, 6 tahun macam tu lah. Sekarang dia darjah 3. Lepas tu kan muka saya masam, macam saya malas nak layan dia. Lepas tu dia kata, Umi, kenapa muka Umi macam tu? Umi penat lah Imran. Tadi Umi macam tak penat. Itu kan depan tetamu. Umi kenalah jaga air muka. Kenapa Umi tak boleh jaga air muka depan Imran? Dia tanya soalan tu. Umi penat. Tadi Umi tak penat. Umi penat juga. Lepas tu kan saya terus terasa sesuatu. Allah mahu tegur saya melalui anak kecil ini. Saya kata minta maaf Imran. Okey, Umi senyum. Macam tu lah Umi. Imran pun nak tengok Umi wajah manis. Kadang-kadang kita beri wajah manis kita pada orang luar, bukan pada keluarga. Kalau dengan kawan-kawan baru minta maaf, tak apa, sudah lama saya maafkan, itu masalah kecil. Tapi kadang dengan suami, abang awak ingat tak 10 tahun yang lepas? Bila bergaduh 10 tahun lepas pun kita ungkit. Kadang dengan anak kita ungkit-ungkit. Allahu Akbar. Yang saya ingin sampaikan berdasarkan hadis Nabi SAW, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Nabi SAW bersabda, yang paling baik di kalangan kamu, yang paling sempurna iman dan akhlak di kalangan kamu adalah orang yang paling baik akhlaknya dengan ahli keluarga. Sebab kita kadang-kadang dengan ahli keluarga kita tak jaga sangat akhlak, kita lebih jaga orang luar. Sebab itu tajuk kita, keluargaku ladang pahalaku. Sebenarnya pahala yang paling besar senyum pada ahli keluarga, sabar dengan ahli keluarga, doakan ahli keluarga, buat baik pada ahli keluarga. Ramai mana orang lelaki di pejabat rajin, gagah perkasa. Bila ada projek, program kemanusiaan, dia pergi tolong sana, misi banjir sana sini. Dekat rumah, nak angkat satu pinggan pun tak larat. Nak tolong kemas rumah tak mampu. Saya cakap ini perkara yang benar. Sedangkan pahala yang besar bagi seorang suami juga adalah apabila dia berbakti kepada isteri. Pernah ditanya kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, wahai Aisyah, apakah yang Rasulullah buat di rumah? Lalu jawapan Aisyah, ibunda kita radhiyallahu anha, Rasulullah di rumah berbakti kepada isteri-isterinya. Memang perkataan yang digunakan berbakti. Jadi dalam Islam bukan hanya isteri berbakti pada suami, tetapi suami juga berbakti kepada
Isteri. Subhanallah, kepada isteri. Muslimin muslimat yang dihormati dia dikasihi, sekarang kita akan buka buku ni dulu. Buku merah, Asam Garam Rumah Tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah jilid yang kedua. Tapi saya mahu buka bab yang akhir, iaitu muka surat 252. 252. Biasanya sebelum ini, buku ini biasanya saya akan baca dari depan. Tapi ini kali pertama saya akan bacakan buku ini dari belakang. Dan di belakang adalah tentang bagaimana suasana akhir ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dekat dengan saat kematian, kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi malam ini mungkin kisah kita agak sedih sikit sebagai satu persiapan kita suami isteri. Okey, muka surat 252, iaitu bab yang ke-147. Sayyidatina Aisyah sediakan berus gigi. Okey, sebelum kita baca bab yang awal-awal, kalau kita baca, ibu-ibu, bapa-bapa sekalian boleh agihkan juga kepada lelaki. Rugi juga kalau lelaki tak tengok. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat suka bersugi. Tidak kira waktu. Setiap kali nak solat bersugi. Setiap kali nak baca Quran bersugi. Setiap kali nak berzikir bersugi. Dan bila ditanya kepada Sayyidatina Aisyah, apa perkara yang Nabi buat bila sampai di rumah? Sayyidatina Aisyah cerita, sebaik masuk di rumah, Rasulullah akan bersugi dulu. Kerana Rasulullah tidak mahu bau mulutnya mengganggu isteri. Jadi sunnah Nabi yang pertama yang kita belajar pada malam ini, antaranya, dah banyak dah kita sebut tadi, sebelum bercakap dengan pasangan, berus gigi dulu. Kalau tak guna kayu sugi pun, guna berus gigi tu. Itu sunnah Nabi. Nabi sangat jaga supaya bau badan ataupun bau mulut tidak mengganggu isteri. Allahu Akbar. Okey. Dan bila Nabi nak bersugi, romantiknya Nabi, ini di depan-depan kita tak baca, tapi saya terus sebut saja. Sayyidatina Aisyah cerita, apabila Nabi nak bersugi, Nabi minta saya mulakan dulu. Ambil kayu sugi, Aisyah guna dulu untuk bersihkan giginya, kemudian dibasuh, lalu Rasulullah guna. Maksudnya Nabi Muhammad dengan Sayyidatina Aisyah isteri berkongsi berus gigi. Boleh buat atau tidak? Boleh buat atau tidak ni? Subhanallah. Mungkin boleh, tapi setelah direndam berjam-jam dengan air panas, dibasuh dengan sabun, basuh dengan macam-macam. Kita mungkin tak sampai tahap romantik sebagaimana romantik Nabi. Tapi itu riwayat yang benar, yang sahih. Sayyidatina Aisyah cerita Rasulullah berkongsi kayu sugi. Adakah kerana tidak ada kayu sugi lain? Tidak. Memang ada. Bukan sebab tidak ada pilihan. Tetapi Rasulullah begitulah romantiknya. Kan ada riwayat yang lain, bila minum air, Rasulullah akan tanya kepada Sayyidatina Aisyah, kamu minum di mana tadi? Aisyah pun kata di sini. Rasulullah pun meletakkan bibirnya di tempat Aisyah meletakkan bibir. Kita mungkin terbalik. Bang, minum mana tadi? Sini. Kita pun pusing. Ketika makan daging, ibunda kita Aisyah cerita, Rasulullah tanya, di mana kamu gigit? Subhanallah, di mana kamu gigit? Lalu Aisyah tunjuk di mana. Rasulullah gigit di tempat Aisyah gigit. Romantiknya Rasulullah sampai begitu sekali. Kita kalau minum air ada straw satu, kita mungkin pusing straw. Ataupun lap dulu. Wallahu a'lam. Tetapi kita harus fahamnya, isteri Nabi dan Nabi Muhammad adalah orang yang sangat menjaga kesucian dan kebersihan gigi. Jadi tidak ada bau mulut ataupun air liur yang boleh mengganggu. Mereka tak makan makanan yang berbau, makan perkara yang sama dan sangat menjaga kebersihan. Okey, sekarang kita nak pergi kepada Aisyah sediakan berus gigi. Kita baca, tengok sama-sama ya.
Aisyah berkata, suatu ketika Abdul Rahman bin Abu Bakar datang dengan membawa siwak yang dia gunakan untuk membersihkan giginya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memandang sahaja pada siwak itu. Maka aku pun berkata kepadanya, berikan siwak itu kepada saya, wahai Abdul Rahman. Lalu beliau pun memberikannya kepadaku. Maka aku mengeratkannya, kemudian mengunyahnya, lantas menghulurkannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun menggosok giginya sambil bersandar di dadaku. Subhanallah. Nabi bersandar di dada siapa? Dan pada dada Sayyidatina Aisyah. Ketika ini Rasulullah dah semakin berat sakit. Ini saat akhir-akhir kematian Rasulullah, kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dibinta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kayu sugi. Rasulullah sudah tidak larat lagi ketika ini untuk mengangkat badannya, menyandar pada dada Sayyidatina Aisyah. Lalu digosok dengan kayu sugi. Sebelum itu Sayyidatina Aisyah mengunyah dulu, melembutkan dulu hujung kayu sugi, kemudian diberikan kepada Rasulullah. Baiklah muslimin muslimat, kita tengok muka surat selepasnya, 254. Bab yang ke-148. Subhanallah. Aisyah mengisahkan, pada suatu ketika Abdul Rahman bin Abu Bakar datang menziarahi Nabi. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang bersandar di dadaku. Bersama Abdul Rahman ketika itu sebatang kayu siwak yang digunakan. Subhanallah, Allahu Akbar. Hampir sama. Kita tengok muka surat selepasnya, iaitu 255. Isteri Nabi mandikan baginda ketika sakit. Allahu Akbar. Jadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sakit, isteri Nabi akan memandikan, isteri Nabi memandikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, Allahu Akbar. Sebenarnya saya nak pergi Allahu Akbar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Okey, kita terus sebab kita tahu masa kita sudah hampir habis. Masing-masing esok kerja dan juga anak sekolah. Boleh lagi tak ni dalam lebih kurang 15 minit boleh? Boleh insya-Allah ya. Sebab saya risau bila tengok, saya faham ya ada yang perlu bangun, anak kecil, susah hati dan sebagainya. Saya pun jadi susah hati juga. Muka surat 265. Kita terus pergi ke muka surat antara yang terakhir. Bab yang ke-157. Aisyah tidak sedar Nabi sudah tiada. Aisyah tidak sedar Nabi sudah wafat. Aisyah menceritakan, apabila ada sesiapa antara kami yang jatuh sakit, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mengusapnya dengan tangan kanan baginda. Kemudian Nabi berdoa dengan doa yang kita akan sama-sama baca sebentar nanti, yang bermaksud, nyahkanlah penyakit ini, wahai Tuhan manusia, sembuhkanlah kerana Engkau Maha Penyembuh. Tiada kesembuhan melainkan kesembuhan-Mu, kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit lagi. Okey, muslimin muslimat, kali ini kita akan sama-sama membacakan hadis ini. Sebab di dalam hadis ini ada doa yang Nabi baca apabila ada ahli keluarga yang sakit. Jadi antara ilmu yang perlu kita amalkan selepas pulang, jika ada ahli keluarga yang sakit, sebelum kita bawa pergi klinik, sebelum kita buat apa-apa, ikut dulu sunnah Nabi. Apa dia? Letakkan tangan pada bahagian badan ahli keluarga. Kalau ikutkan kisah ini, Nabi akan mengusapnya dengan tangan kanan baginda. Kita boleh usap badan ataupun usap kepala. Lalu doanya insya-Allah sama-sama kita baca ya daripada awal. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah. Okey, kuatkan semua suara, semua kena baca. Ini hadis Nabi ya, rugi kalau kita tak baca. Sebab kita baca Al-Quran kadang-kadang tak baca terjemahan. Tapi bila baca hadis Nabi, kita terus baca terjemah, tak baca matan hadis.
Sedangkan hadis Nabi juga adalah wahyu daripada Allah. Bila kita baca dapat pahala. Okey, kita ulang lagi sekali. An Aisyah qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ishtaka minna insanun masahahu biyaminih summa qala azhib albasa rabban nas washfi anta asyafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman. Subhanallah. Yang bawah tu saya baca seorang. Kamu boleh berdiri pula. Okey, sekali-sekali macam tu ya. Falamma marida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa thaqula akhadtu bi yadihi li asna'a bihi nahwa ma kana yasna' fantaza'a yadahu min yadi summa qala okey, kita baca sama-sama ya. Summa qala Allahumma ighfirli waj'alni ma'ar rafiqi al-a'la. Qalat fazahabtu anzuru fa idza huwa qad qada. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Maka tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jatuh sakit dan semakin tenat, aku pun pegang tangannya dan lakukan sebagaimana yang baginda biasa lakukan. Tiba-tiba baginda menarik tangannya daripada tanganku. Kemudian baginda mengucapkan, Ya Allah, ampunilah aku dan biarkanlah aku bersama kekasihku yang tertinggi. Subhanallah. Okey, kalau kita baca perenggan yang akhir itu, maka tatkala Rasul jatuh sakit dan semakin tenat, aku pun pegang tangannya dan lakukan sebagaimana yang baginda biasa lakukan. Tiba-tiba baginda menarik tangannya daripada tanganku. Apakah maksudnya? Dan kemudian subhanallah, sambungan di belakang, ini hadis sahih riwayat Muslim. Aku bingkas menoleh ke arah baginda. Rupa-rupanya baginda sudah pun wafat. Allahu akbar. Muslimin muslimat, ketika saat Nabi masih kuat, belum sampai wafat, Nabi juga ada sakit. Dan bila Nabi sakit, isteri Nabi akan ambil tangan Nabi untuk diusap kepada badan Nabi sendiri. Sebab apa? Kerana tangan Nabi paling berkat. Jadi bila saat akhir, dekat nak wafat, isteri Nabi iaitu Sayyidatina Aisyah buat perkara yang sama. Ambil tangan Nabi untuk diusap. Bantu ambil tangan untuk diusap semula kepada badan. Tapi Rasulullah tarik semula tangan. Kemudian itulah lafaz yang Nabi sebut di antara akhir. Dan setelah itu Nabi sudah tiada. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Jadi sangat penting sebenarnya, bila ada ahli keluarga sakit, suami bila isteri sakit, sapu, buka terus buku, cari dalam internet ke apa doa yang Nabi baca bila ada ahli keluarga sakit. Kerana saat inilah Allah nak menguji kita sejauh mana kita benar-benar mencintai pasangan kerana Allah. Apa maksud bila kita saling mengasihi dan menyayangi kerana Allah? Datang ujian terus cari Allah. Dia begini ya, macam piramid. Bila dua-dua suami, isteri cari Allah, dua-dua akan semakin dekat. Tapi jika dua-dua tak cari Allah, dia semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh. Faham ya piramid? Allah di atas ni. Isteri pun cari Allah, suami pun cari Allah.
Jadi kedua-duanya semakin rapat dan bersatu kerana Allah. Sebab ramai di kalangan kita bila datang ujian, cari manusia dulu, cari ubat dulu. Bukan kata tidak ikhtiar, wajib ikhtiar. Cari manusia minta tolong itu juga ikhtiar, dibenarkan. Tetapi kalau ikut sunnah Nabi, apa pun berlaku, Nabi tunjukkan contoh, cari Allah dulu, minta mohon dengan Allah dulu. Saya nak cerita satu kisah yang zaman sekarang ya, Masya Allah. Ini pengalaman saya masa tu dalam satu program. Kemudian ada seorang wanita ni, saya tengok ramai yang hormat dia, tapi saya tidak kenal dia. Ini cerita mungkin 10 tahun yang lepas. Masa saya masih lagi bekerja di JAKIM dan Jabatan Agama Islam Negeri Sembilan. Dia dalam kursus, masa tu di IKIM. Saya ingat di Dewan IKIM. Kemudian ada seorang wanita yang biasa saja, tak dikenali oleh di media sosial. Semua orang panggil dia Ustazah. Kemudian bila saya tengok, dia sudah tua lah, umur 50 ke 60 lebih. Lepas tu Allah izinkan saya, niat nak kenal dia tu siapa. Saya solat berjemaah Zuhur di surau. Dan saya jadi makmum, dia jadi imam dan kami berdua saja. Lepas tu saya pun tanya, Ustazah ni siapa ya sebenarnya? Saya tengok ramai yang memulakan Ustazah. Salam, cium tangan dan sebagainya. Sangat menghormati beliau. Masa tu saya bukan Ustazah Asmat macam ni. Maksudnya tidak dikenali lagi. Lepas tu dia pun cerita, saya ni sebenarnya mati hidup semula. Mati hidup semula. Dia kata kami ni satu keluarga duduk di sekitar Kuala Lumpur ni Ustazah. Rumah saya tak jauh sekitar ini. Tapi rumah kami di kawasan Setinggan, rumah kecil saja. Di rumah kami tidak ada apa-apa, peti ais pun tak ada. TV lagi tak ada. Saya kata kenapa tak ada peti ais? TV tu okey lagi, tapi peti ais macam pelik. Macam mana Ustazah simpan makanan, simpan daging semua? Kami orang susah Ustazah. Hidup kami sederhana. Apa yang Allah beri itu yang kami makan. Kadang-kadang kami tak ada duit 1 sen, tapi mesti ada makanan sampai ke rumah. Saya mula rasa makin pelik. Lepas tu saya tanya, apa maksud Ustazah mati hidup semula? Ini kisah benar. Beliau cerita sendiri pada saya. Beliau kata begini, satu hari saya demam denggi berdarah. Demam denggi berdarah. Kemudian saya koma. Memang doktor semua tak bagi harapan kerana denggi berdarah itu dah seluruh tubuh dan saya koma. Namun apa yang anak-anak saya buat, mereka tanpa henti baca surah Yasin dan surah-surah lain bersambung-sambung. Boleh jadi yang ni dah baca 1 jam, sambung lagi 1 jam, sambung lagi, bersambung-sambung sepanjang masa. Tapi saya koma, saya tidak tahu mereka buat begitu. Rupanya Ustazah ini adalah guru Al-Quran. Dan dia memang banyak mengajar orang-orang baca Al-Quran daripada kosong sampai pandai. Dan anak-anaknya tak silap saya dalam 8 orang. Saya tak tahu dah mana Ustazah ni. Itulah pertemuan pertama dan terakhir saya. Orang sangat sederhana, pakaian sangat sederhana. Anaknya hampir semua hafaz Al-Quran. Dan kami semua makan, cari rezeki, dia kata semua dengan Al-Quran. Bukannya mencari duit ya, dengan berkat Al-Quran. Dia kata sepanjang saya koma Ustazah, saya diangkat umpama daripada satu langit ke satu langit. Dan di setiap langit saya bertemu dengan ramai orang yang berwajah bercahaya, berpakaian serba putih. Dan saya memang menyangkakan saya sudah mati, yang mana saya seolahnya roh saya sudah diangkat ke langit. Dan saya tidak tahu, akhirnya saya sedar semula. Saya melihat keliling saya anak, suami dan anak-anak saya menyambut dengan bacaan Al-Quran, dengan takbir dan sebagainya. Kemudian dia kata selepas itu doktor buat kajian ke atasnya kerana pelik, kerana tidak ada jawapan bagaimana yang tidak diberi harapan lagi untuk hidup, kerana denggi berdarah semua dah seluruh badan, boleh kembali semula. Allahu Akbar. Ini bukan kisah lama, kisah zaman sekarang. Kemuliaan orang yang menjadikan Al-Quran sebagai syifa. Lepas tu dia cerita lagi, Ustazah, kalau kami anak beranak demam atau sakit apa-apa, kami akan gunakan air dan gilir baca Quran.
Sebab itu ketika saya sakit, anak-anak pun gila baca Quran. Sebab kami tidak ada duit nak pergi klinik, nak pergi berubat dan sebagainya. Tapi kita jangan terus guna kaedah ni kalau tak biasa ya. Anak demam, baca Quran. Nak sampai tahap ini bukan tahap yang mudah. Mereka sudah membiasakan daripada awal lagi. Apa-apa kesembuhan itu dengan Al-Quran. Kita baca juga Quran, baca juga doa yang Nabi ajar. Doa tu yang sama, ikhtiarlah bawa pergi klinik apabila diperlukan. Allahu Akbar. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Nabi Muhammad SAW dan para sahabat memang menjadikan Al-Quran menjadi sebab hubungan keluarga itu rapat. Kisah Ibnu Mas'ud saat akhir dia dekat nak meninggal dunia. Ibnu Mas'ud adalah sahabat Nabi yang terdekat. Ketika saat dekat dengan kematian sedang nazak, Sayyidatina Uthman bin Affan datang ziarah lalu bertanya, adakah kamu ada meninggalkan sesuatu untuk anak kamu? Lalu Ibnu Mas'ud menjawab, wahai Uthman, wahai Sayyidina Uthman Khalifah, adakah kamu lebih bimbangkan anakku sedangkan aku yang sedang nazak ni? Sesungguhnya aku telah mewasiatkan, aku telah memerintahkan anak-anakku untuk membaca surah Al-Waqi'ah pada setiap malam. Kerana aku mendengar sabda Nabi SAW, barang siapa yang membaca surah Al-Waqi'ah tidak akan ditimpa kepapaan selama-lamanya. Sebab itu disebut surah Al-Waqi'ah surah kekayaan. Surah Al-Waqi'ah adalah surah yang insya-Allah jika kita amalkan tidak akan ditimpa kita dan keturunan kita dengan kemiskinan ataupun kepapaan. Dulu saya faham surah Al-Waqi'ah ini diamalkan masa belum ada ilmu yang baik. Masa kita sekolah menengah, kita dengar baca surah Al-Waqi'ah nanti jadi kaya. Saya tanya muslimin muslimat, boleh tak kita baca surah Al-Waqi'ah dengan niat mahu jadi kaya? Boleh atau tidak? Mahu selamat daripada miskin? Boleh atau tidak? Jawapannya boleh. Dibenarkan. Ini dibincangkan oleh alim ulama. Ini tahap ikhlas yang ketiga. Ikhlas ada 3 peringkat. Ikhlas yang pertama, kita buat amal baik, amal ibadah memang semata-mata kerana Allah. Tak harap pahala, tak harap syurga, tak harap selamat api neraka. Seperti mana ikhlas Rabi'atul Adawiyah. Ini wali Allah di kalangan wanita. Yang mana ucapan Rabi'atul Adawiyah, Rabi'atul Adawiyah sebut apa? Ya Allah, jika aku melakukan ibadah ini kerana harap syurgamu, maka haramkan aku masuk syurgamu. Jika aku buat amal ibadah susah-susah payah ini kerana takut nerakamu, campakkan aku ke dalam nerakamu. Ayat ini bukan maksudnya Rabi'atul Adawiyah tidak mahu masuk syurga dan mahu masuk neraka. Tapi Rabi'atul Adawiyah menyatakan kepada Allah, daripada hatinya seikhlas hati, dia melakukan ibadah yang sangat dahsyat. Tanpa henti ibadah siang dan malam ibadah. Memang kerana menunjukkan cinta kepada Allah semata-mata. Tanpa harap apa-apa balasan. Itu tingkatan cinta ikhlas yang pertama. Ikhlas yang kedua, melakukan amal ibadah kerana benar-benar mengharapkan pahala, ganjaran syurga dan takut api neraka. Ini ikhlas yang kedua. Dan ikhlas yang ketiga, masih lagi ikhlas. Tapi peringkat paling bawah, iaitu kita melakukan sesuatu amal soleh, amal ibadah. Kita masak pun ibadah, kita lipat kain pun ibadah, tetapi dengan mengharapkan balasan dan ganjaran akhirat dan juga balasan dan ganjaran dunia. Jadi bila baca surah Al-Waqi'ah contohnya, dengan harap kita tidak ditimpa kepapaan, dibenarkan dalam Islam. Tapi mesti niat yang paling utama, baca mengharap pahala daripada Allah. Kemudian niat supaya kita tidak jatuh miskin. Dan siapa yang membaca surah Al-Waqi'ah, insya-Allah tidak akan apa-apa. Pasti tidak akan apa-apa. Kenapa? Surah Al-Waqi'ah adalah surah yang menceritakan tentang hari kiamat, syurga, neraka, golongan kiri, golongan kanan. Betul atau tidak? Cerita tentang mahsyar. Siapa yang baca surah Al-Waqi'ah dengan terjemahan, kalaupun hidup dia susah, dia tak rasa susah. Kalaupun hidup dia tidak cukup, dia rasa cukup.
Kerana surah Al-Waqi'ah itu memberi gambaran tidak ada yang lebih baik melainkan indahnya syurga Allah. Allahu Akbar. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Saya nak cerita satu lagi kisah, boleh ya? Masa ni PKP, saya dalam perjalanan balik daripada satu stesen TV. Ini cerita tahun lepas. Kemudian saya berhenti di RNR nak solat. Masa saya nak solat dekat, bukan RNR, di stesen Petronas di RNR. Jadi bila saya masuk, saya tengok ada seorang wanita dalam keadaan pakai telekong, duduk atas sejadah hadap kiblat, baca surah Ar-Rahman. Masa ni Zuhur atau Asar, baca surah Ar-Rahman. Saya pun masuk senyap-senyap duduk di belakang beliau. Kemudian saya solatlah. Lepas beliau baca surah Ar-Rahman, beliau baca terjemahan. Habis baca surah Ar-Rahman, beliau mula pula daripada dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih ni. Ya Allah yang Maha Pemurah, Ar-Rahman, Allamal Quran, yang mengajarkan Al-Quran. Dia baca terjemahan daripada awal sampai akhir. Saya duduk situ sebab suaranya agak bukan kuat sangat, tapi saya dengar dia sedang baca terjemahan. Saya tunggu sampai dia habis baca terjemahan. Lepas tu dia pusing, dia pun tengok saya, dia terkejut, dia terus menangis sampai tak boleh cakap, dia peluk-peluk. Lepas tu saya pun tanya, "Dek, kenapa ya?" Dan saya pula menangis sebab saya kali pertama jumpa orang baca Quran terus baca terjemahan macam tu. Lalu dia cerita, dia kata, "Ustazah, saya anak yatim piatu. Saya dulu kerja sebagai nurse di Singapura. Ketika saya kerja di sana, saya free hair dan pakai skirt. Sebab memang pakaiannya di sana macam tu. Dan mak saya pujuk-pujuk saya supaya berhenti kerja dan tutup aurat. Dan saya, maksudnya dia bukan orang Singapura lah, dia orang Malaysia lah. Saya tinggalkan gaji yang besar. Sebab sana mungkin 10,000 Malaysia gaji. Saya tinggalkan gaji yang besar. Saya tinggalkan kerana Allah. Saya tinggalkan semua itu kerana mengikuti permintaan ibu saya supaya saya boleh tutup aurat dengan baik. Saya buat semua itu kerana Allah, Ustazah, dan kerana permintaan ibu saya. Namun setelah beberapa ketika, berapa bulan saja, ibu dia meninggal dunia. Sebelum itu ayah dia meninggal dunia. Adik-beradiknya dia seorang saja tak nikah. Lepas tu saya tanya, "Dik, kamu buat apa kat sini?" "Saya bawa Grab car. Tapi Ustazah, sudah 3 hari saya tak ada seorang pun penumpang. Tak ada seorang pun penumpang. Sebab masa PKP, orang pun takut nak naik Grab car. Saya tak ada seorang pun penumpang, Ustazah. Dan saya beli kuih pagi, saya akan makan kuih, saya akan bahagikan untuk saya makan tengah hari. Saya tak ada duit dan ini saja, dan saya kena bahagikan kuih yang saya beli." Lepas tu dia sebut, saya tanya, saya dah menangis-nangis ni, "Kamu baca surah Ar-Rahman sampai habis." "Ustazah, bila saya hilang ibu saya hilang kerja saya bawa kenderaan, saya tidak ada penumpang, Ustazah. Tapi bila saya baca surah Ar-Rahman dengan terjemahan, saya tak rasa saya adalah orang yang tidak ada apa-apa. Saya tak rasa saya orang miskin. Sebab saya sudah melihat bagaimana suasana syurga yang Allah gambarkan dalam surah Ar-Rahman. Bila saya baca surah Ar-Rahman, saya akan gambarkan kesusahan saya ini berbaloi. Kesedihan saya hilang semua ini berbaloi. Sebab surah Ar-Rahman menggambarkan golongan-golongan kanan, orang-orang yang akan diberikan nikmat syurga. Dan Allah ulang-ulang tentang nikmat apa lagi yang kamu dustakan. Jadi bila Allah tanya soalan itu kepada saya, terlalu banyak nikmat yang Allah beri kepada saya. Ini seorang wanita muda, umur baru dalam 20-an. Belum 30 dan 28, 29 macam tu. Allah beri saya satu ilmu yang mahal. Mungkin orang tak pandang pun dia tu bukan siapa-siapa. Wanita yang bawa Grab car sahaja, tetapi menjadikan Al-Quran sebagai jalan penyelesaian. Dan dia tak rasa susah, tak rasa miskin, tak rasa lapar, walaupun sebenarnya dia lapar. Sekarang mari kita tanya, adakah wujud suasana Al-Quran dalam rumah kita? Wujud tak kita berjemaah baca surah Al-Mulk, surah Sajadah sebelum tidur?
Wujud tak setiap hari Jumaat baca Al-Kahfi sama-sama, baca surah Yasin dan surah-surah yang lain. Jika kita mampu buat, bila kita pulang nanti, mula malam ini ataupun besok, kita buat amalan apa ya muslimin muslimat? Setiap hari satu muka surat saja, tak payah banyak. Satu muka surat sahaja. Kalau banyak lagi baiklah. Tapi takut hari pertama semangat sampai 10 muka surat, lepas tu sebulan langsung tak ada. Mula satu muka surat sahaja. Kami bila beramal dengan amalan tersebut satu ketika dahulu, maksudnya kami pernah buat kemudian tak istiqamah, kena buat balik. Encik suami ada belakang. Setiap kali selepas subuh, baca satu muka surat dengan terjemahan. Itu saja yang dibuat. Baca satu muka surat, kemudian baca terjemahan. Kadang-kadang dengan anak, setiap anak baca satu ayat terjemahan. Apa yang berlaku dalam rumah tangga kita? Tenang, aman, damai. Jika ada masalah, Allah terus beri jalan keluar. Bila ada susah, bila terus Allah beri jalan senang. Kita tahu Al-Quranul Karim Allah pilih untuk diturunkan melalui malaikat yang paling terbaik, iaitu teragung, iaitu malaikat Jibril. Dan apabila Allah nak turunkan Al-Quran, Allah pilih Nabi yang teragung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah pilih malam yang sebaik-baik malam, malam Lailatul Qadar. Dan Al-Quran diturunkan pada bulan yang terbaik, iaitu bulan Ramadan. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Dan kerana itu, siapa yang menjadikan Al-Quran sebagai satu ikatan dalam rumah tangga, rumah itu, keluarga itu akan dipilih sebagai rumah ataupun keluarga yang terbaik di sisi Allah. Ini sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Yang paling baik dengan kamu orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Jadi muslimin muslimat, saya kira program kita malam ini bakal berakhir di sini, Masya Allah. Kita tutup dengan satu perasaan tentang Al-Quran. Minta maaf kita tak sempat nak baca banyak. Kemudian ada syurga di rumahmu ini, muslimin muslimat, kita pun tak sempat nak sentuh. Ini adalah satu buku yang terbaru, dan ini adalah buku yang membangunkan sunnah Nabi dalam rumah tangga. Sebab itu kalau tengok pada isi kandungan, pernikahan jalan ke syurga, bab pertama, ada syurga pada pasanganmu, panjang. Ada banyak bab kecil pula. Ada syurga pada anakmu, ada syurga pada ruang tamu rumahmu, ada syurga di ruang ibadahmu, ada syurga di bilik tidurmu, ada syurga di dapurmu. Ketika nak menyiapkan buku ini, hampir 2 tahun saya makan masa. Sebab saya cakap buku tentang keluarga sudah terlalu banyak di pasaran. Saya nak satu buku yang mana di setiap sudut dalam rumah kita ceritakan apa sunnah yang Nabi buat. Jika di dapur, apa sunnahnya? Di bilik tidur, apa sunnahnya? Di ruang tamu, apa sunnah Nabi? Supaya setiap penjuru rumah kita dibangunkan imej Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kadang-kadang ibu-ibu, kita cakap apa pada anak? Umi dulu, kadang saya lah ya, Umi dulu umur sekian dah pandai ini. Umi dulu, sikit-sikit bagi contoh kita. Tapi tiba masanya kita perlu jadikan Rasulullah sebagai contoh. Sebab bila kita jadikan, Nabi tak suka ni, Nabi buat macam ni, kalau Nabi makan macam ni, kalau Nabi nak masuk tandas macam ni. Bila kita selalu melihatkan imej Nabi dalam rumah kita, pada anak-anak dalam perbualan kita, umpama Rasulullah SAW hidup dalam rumah tangga kita. Dan inilah yang disebut rumah tangga sunnah. Rumah tangga yang membangunkan sunnah Nabi SAW. Sebuah rumah tangga yang menghidupkan sunnah Nabi, insya-Allah rumah tangga ini akan berkumpul kembali di syurga Allah tanpa terpisah walaupun seorang pun ahli keluarga. Subhanallah. Dan saya nak tutup, kembalikan semula kepada Al-Quran. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabi SAW bersabda, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti
Sesungguhnya Al-Quran itu akan datang. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti. Syafi'an li ashabih, memberi syafaat kepada pembacanya, memberi pertolongan kepada pembaca dan sahabat Al-Quran. Nabi sebut sahabat, maksudnya orang yang rapat dengan Al-Quran. Mungkin di hadapan saya ini, di kalangan kita ada yang merangkak-rangkat baca Quran. Baca Quran tu, ya Allah, merangkak-rangkak. Alhamdulillah bil alamin, Al-Fatihah dah laju. Subhanallah. Mungkin merangkak-rangkak baca Quran. Tetapi tak apa, terus baca. Sebab Nabi sebut, orang yang merangkak-rangkak membaca Al-Quran dapat 2 pahala. Pertama, pahala berusaha baca Al-Quran walaupun dalam keadaan susah payah. Dan pahala yang kedua, pahala baca Quran. Tapi Nabi sebut, barang siapa yang membaca Al-Quran dengan lancar, macam imam kita, sedap bacaan, dengan taranum, dengan sangat indah, Nabi kata kedudukannya bersama dengan para malaikat. Jadi kelebihan orang baca Quran dengan lancar, dengan lebih baik, dengan sedap, bukan semestinya sedap, tapi lancar dengan tajwid, dengan makhraj, itu kedudukannya umpama seperti para malaikat dari sudut bacaan dan pahalanya. Sebab itu kita jangan selesa baca di peringkat sekarang. Mesti belajar lagi, belajar lagi, belajar lagi, sampai bacaan kita itu bagus. Dan saya tahu masjid ini merupakan masjid yang sangat hebat. Saya tahu sebelum sampai, ketika dah di Sarawak, lepas tu orang sebut, Ustazah, Masjid An-Nur, Masjid An-Nur Sibu Sarawak ini adalah masjid yang diberi anugerah pada tahun 2018, masjid bertaraf 5 bintang. Dek, kamu pusing, tunjukkan sikit suasana masjid ni. Masjidnya besar, hebat. Tapi saya percaya kehebatan masjid ini bukan pada binaan, tetapi pada roh orang yang membangunkan masjid ini, pada niat orang yang menguruskan masjid ini. Subhanallah, Allahu Akbar. Dan masjid ini diberi pengiktirafan yang terbaik dari sudut pengurusannya, majlis ilmunya. Dan di sini ada library, ada tempat untuk kanak-kanak. Di sini ada food bank untuk fakir miskin. Dan ia mendapat anugerah khas yang istimewa, Masjid Mesra Non-Muslim. Menjadikan masjid yang pertama, masjid yang nombor 1 dari sudut etnik. Maksudnya pelbagai agama dan etnik mesra dengan masjid ini. Dan dikatakan baru ini ada program yang mana daripada pihak luar non-Muslim datang untuk belajar berkaitan dengan Islam dan sebagainya. Saya pernah duduk sekejap di Australia dengan suami sambung PhD di sana masa tu, University of Queensland. Suami saya bukan ustaz di dalam chemical engineering, tapi sudah nasib suami kepada ustazah, orang panggil dia ustaz ya. Masya Allah. Tapi dia sebenarnya engineering. Subhanallah. Tapi pengajiannya masih lagi dalam usaha untuk diselesaikan. Itu cerita yang kami pernah duduk, asbab itulah. Mula-mula saya sampai, saya pelik, saya tengok ramai orang Islam masuk gereja. Dengar dulu ya sampai habis. Saya bukan nak sentuh isu sensitif ya. Ramai orang Islam, kita boleh nampak dengan pakai tudung masuk ke kawasan gereja. Lepas tu bila saya tanya kenapa, rupanya bila bersalin, lahirkan anak, check up dibuat dalam satu pejabat, bukan di tempat ibadat, tetapi dalam kawasan gereja. Di situ bila masuk nurse, semua ada. Lepas tu saya mengandung dan melahirkan anak kelima di sana. Saya pun perlu pergi buat laporan apa-apa, check up pun saya masuk di situ. Jadi di situlah saya faham bagaimana mereka itu mengfungsikan gereja dan tempat sebagai tempat tumpuan masyarakat. Jadi masjid ini subhanallah satu masjid contoh yang mana orang bukan Islam tidak rasa susah hati ataupun tidak selesa ataupun rasa macam, sebab ramai orang non-Muslim pernah bercakap dengan saya, dia rasa macam masjid nak masuk kawasan pun seolahnya dia memang macam tempat yang terlalu eksklusif, yang dia langsung tak boleh nak jejak
walaupun nak masuk dalam kawasan parking, macam kawasan yang terlalu terhalang betul-betul untuk mereka masuk. Dan saya difahamkan di Sabah, di Sarawak ini beza, tak seperti mana Semenanjung. Mesra dengan non-Muslim sebab kita semua hidup aman dan damai dan sejahtera. Ada ustaz yang menuliskan buku ni ya, Ustaz Luqman ni. Minta maaf ya Ustaz Luqman ni. Dia banyak tulis, buku ni ada 3 jilid dan macam-macam lagi. Ini himpun, bukan Ustaz Luqman ni ya. Ini ustaz ni. Dia cerita di taman dia, ada orang bukan Islam di kalangan India, bila anaknya sakit, mesti bawa anak ke surau untuk didoakan oleh ustaz-ustaz. Anak demam, anak sakit. Sebab dia kata, bila ustaz orang Islam, dia panggil, yelah ustaz baca doa, anak dia sembuh. Dia kata, terbalik ustazah, orang Islam kita ramai juga cari bomo. Tapi orang bukan Islam pun percaya ustaz orang Islam itu luar biasa. Sakit boleh sembuh. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi bila satu masjid membuka ruang kepada non-Muslim pun datang, Masya Allah, ini satu contoh tauladan yang kita perlu syukuri. Dan saya percaya di masjid ini juga ada kelas-kelas yang membimbing ibu-ibu, bapa-bapa muslimin-muslimat untuk belajar Al-Quran. Jadi belajar Al-Quran ini bukan sampai peringkat tertentu berhenti, belajar sampai mati. Sebab Nabi bersabda, yang paling terbaik di kalangan kamu, yang paling sempurna iman adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajar. Kalau kita tak mampu mengajar Al-Quran, jadi belajar sampai mati. Jangan sampai kata, oh saya sudah khatam, oh saya dah pergi belajar dengan tu. Belajar datang juga. Bila dengar belajar. Biar mati dalam keadaan sedang belajar Al-Quran, menjadi sebaik-baik manusia. Subhanallah, muhasabah terakhir. Hari-hari kita tengok telefon. Kalau telefon tertinggal, kita patah balik, betul atau tidak? Mustahil hari ini manusia satu hari berlalu tanpa tengok telefon. Tetapi hari ini ramai umat Islam berlalu satu hari tanpa melihat Al-Quran. Dan musibah yang paling besar bagi kita sebagai orang Muslim dan orang mukmin, orang beriman, berlalu satu hari tanpa baca Al-Quran. Berlalu hari, wahai para lelaki sekalian, tanpa melangkah ke masjid. Ini musibah yang paling besar, lebih berat daripada musibah COVID dan sebagainya. Kerana apabila kaki kita terhalang, mungkin kerana sibuk, mungkin kerana sekian-sekian, sampai kaki tidak melangkah ke rumah Allah, sampai tangan kita tak belik Al-Quran, mata kita tak tengok Al-Quran, itulah sebesar-besar musibah bagi kita, bagi orang Islam. Sebab itu sesibuk apapun wahai wanita, wahai lelaki juga, jangan sampai satu hari berlalu tanpa kita baca walaupun satu muka surat Al-Quran. Dan kepada lelaki khususnya, jangan berlalu satu hari tanpa ada kaki kita melangkah ke rumah Allah. Nabi SAW bersabda, setiap langkah menuju ke rumah Allah diampunkan dosa-dosa, diangkat darjat dan diberikan pahala sedekah. Dan ulama bincang, orang yang datang dengan motor, dengan kereta, langkah itu dikira berapa kali roda berputar. Jadi tak perlulah parking jauh sebab nak berjalan ambil pahala langkah tu, tak. Boleh je dekat, tetapi dikira juga berdasarkan berputar. Nabi SAW bersabda, orang yang datang ke rumah Allah ibarat disambut oleh Allah, ibarat orang datang bertamu dan berjumpa dengan ahli keluarga yang jauh. Dan setiap kali kita datang ke masjid ibarat, nah ini hadis yang sahih, Nabi SAW bersabda, setiap kali datang dan pulang daripada masjid, disediakan hidangan di syurga. Tunggu kita mati saja, nanti akan masuk syurga dan menyantap hidangan setiap kali yang disediakan oleh Allah pergi dan pulang kita daripada masjid. Dan Nabi SAW bersabda, sesungguhnya apabila kita berdiam di masjid akan didoakan oleh malaikat dengan 3 doa. Allahumma ufillahu warhamhu wa tub alaihi. Ya Allah, ampunilah dia, rahmatilah dia dan terimalah taubatnya. Banyak lagi hadis Nabi tentang masjid. Jadi insya-Allah mudah-mudahan apa yang kita kongsikan pada malam ini memberi manfaat. Sebagaimana pengacara tadi tu penuh semangat. Mana pengacara kita? Terbaik. Pengerusi majlis kita, pengacara tadi, masya-Allah. Sudah balik ya? Ada. Masya Allah. Kan menyebut apa?
Mudah-mudahan kita jadi lebih baik apabila kita hadir majlis ilmu. Sebab kita bimbang majlis ilmu jadi halwa telinga. Kita kena ada rasa dan ingin berubah. Berubah untuk diri sendiri. Berubah kerana Allah. Berubah kerana kita perlukan syurga Allah. Sebab kita nak syurga Allah. Kita nak seluruh keluarga masuk syurga Allah. Amin ya rabbal alamin. Saya mohon maaf salah dan silap. Terima kasih banyak-banyak. Saya sayang semua penduduk Sibu, penduduk Sarawak khususnya, umumnya, dan kepada semua yang hadir juga secara live, lebih kurang dalam 4,000 lebih, dalam 5,000 juga yang hadir pada malam ini, Masya Allah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ringkas saja ya insya-Allah. Allahumma ja'alna min ibadika salihin. Ya Allah, golongkanlah kami di kalangan hamba-Mu yang saleh. Allahumma ja'alna minal mukhlisina lahuddin. Ya Allah, golongkanlah kami di kalangan orang yang ikhlas dalam agama. Allahumma ja'alna minas sabirin. Ya Allah, golongkanlah kami di kalangan orang-orang yang sabar, isteri yang sabar, suami yang sabar, ibu bapa yang sabar, anak-anak yang sabar. Allahumma ja'alna minal tawabin, minal mustaghfirin, minal mutatahhirin. Ya Allah, golongkanlah kami di kalangan hamba-Mu yang sentiasa menyucikan diri, yang sentiasa bertaubat dan beristighfar memohon ampun kepada-Mu ya Allah. Allahumma ja'alna min ahli jannatil firdaus bighairi hisab wa ghairi azab wa la taj'alna min ahli nar. Ya Allah, golongkanlah kami, pilihlah kami ya Allah, catatkanlah semua nama-nama kami ya Allah, ibu bapa kami, anak-anak, cucu cicit kami, sahabat-sahabat kami, jiran-jiran kami ya Allah, penghuni ahli syurga firdaus-Mu tanpa dihisab, tanpa diazab. Ya Allah, jadikanlah para lelaki ya Allah, para muslim yang hadir, muslimin khususnya ya Allah, ahli masjid ya Allah, ahli Al-Quran ya Allah, kerana di sana ada hadis Nabi-Mu, di antara 7 golongan yang mendapat naungan-Mu, mereka yang terikat hatinya dengan masjid ya Allah. Jadikanlah suami kami ya Allah hatinya terikat dengan masjid, lalu menjadi VIP di mahsyar-Mu ya Allah, lalu menarik kami, isteri dan anak-anak ini bersama-sama di bawah naungan-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa qina azabal qabri wa qina azabal mahsyar. Ya Allah, jadikanlah kehidupan kami di dunia ini baik ya Allah, kehidupan kami di akhirat baik dalam rahmat, dalam syurga-Mu ya Allah, dan jauhlah kami daripada azab api neraka-Mu, azab kubur-Mu, dan azab padang mahsyar-Mu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.